Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua anak-anak cikgu? Okey, cikgu harapkan semua berada dalam keadaan sihat dan sentiasa di dalam lindungan Allah. Okey? Okey, insya-Allah. Okey, so minggu yang sebelum cuti sekolah, okey, PDPR yang sebelum ni kita dah masuk dah sebenarnya bab yang ke-9. Okey, bab yang ke-9 kita dah belajar tentang 9.1 iaitu tajuknya alloy, iaitu antara contoh-contoh alloy yang kamu dah belajar antaranya ialah keluli, gangsa, loyang, pewter dan sebagainya lah. Okey, dan kamu dah tahu apakah komposisi dan juga dia punya kegunaan okey bagi satu alloy. Okey, so untuk minggu ini kita akan masuk kepada 9.2 iaitu kaca dan seramik. Okey, so apa itu kaca? Okey, kaca ni sebenarnya adalah diperbuat daripada silika. Okey, cikgu dah bulatkan dekat situ. Okey, dan silika itu ialah sebatian yang mengandungi silikon dioksida. Okey, so kalau sebut perkataan silika, dia adalah sebatian yang mengandungi silikon dioksida dan wujud secara semula jadi di dalam pasir. So maksudnya kalau kata kamu biasa jumpa pasir tu, okey, dalam dia ada silika. Dan silika itu ialah apa? Mengandungi silikon dioksida. Okey, so silika tulen dileburkan sekitar 1500 darjah Celsius. Ni kalau kamu tengok suhu dia sangat tinggi, okey, sehingga dia boleh menjadi cair dan dibentuk menjadi kaca. Okey, so itu adalah kaca. Okey, so jenis-jenis kaca dengan komposisi dan cirinya. Okey, kaca dia ada 4 jenis, okey, iaitu yang pertamanya adalah kaca silika terlakur, komposisinya adalah silika dan cirinya adalah tahan terhadap haba dan lengai. Kat sini cikgu gariskan perkataan lengai. Lengai ni maksudnya tidak mudah bertindak balas. Tidak mudah bertindak balas terhadap bahan kimia. Okey, ini yang pertama. Okey, yang keduanya adalah kaca soda kapur. Okey, kaca soda kapur adalah mempunyai komposisi silika, kalsium karbonat dan juga natrium karbonat. Okey, antara cirinya adalah mempunyai takat lebur yang rendah, okey, dan mudah dibentuk. Okey, yang ketiga adalah kaca borosilikat. Okey, komposisinya silika, boron oksida, natrium oksida dan juga aluminium oksida. So ciri dia ketahanan yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia. So maksudnya untuk kaca borosilikat ni dia adalah tahan haba. Ayat yang paling mudah dekat sini cikgu boleh bagi, okey, tahan haba stroke bahan kimia. Yang ini paling mudah. Okey. So yang keempat, okey, jenis kaca yang keempat adalah kaca plumbum di mana terdiri daripada silika, plumbum 2 oksida dan juga natrium oksida. Okey, mempunyai ciri takat lebur yang rendah, okey, mempunyai indeks biasan yang tinggi. So itu adalah jenis dan juga komposisi. Okey, so ini adalah gambar peralatan-peralatan yang menggunakan kaca silika terlakur. Okey. Kaca soda kapur. Okey, so kamu tengok dia boleh buat mentol, okey, dan seterusnya kaca borosilikat kebiasaannya digunakan untuk membuat peralatan-peralatan ataupun radas-radas makmal. Okey, dan kaca plumbum kebiasaannya digunakan untuk membuat prisma sebab dia mempunyai indeks biasan yang tinggi. Okey. Dan sekarang ni kita nak lihat apakah itu seramik. Okey, seramik adalah terdiri daripada bahan bukan logam. Kat sini cikgu gariskan. Dia adalah seramik ni bahan bukan logam yang terbentuk hasil tindakan haba pada suhu yang tinggi. Okey, dia mesti pada suhu yang tinggi. Okey, seramik diperbuat daripada tanah liat. Komponen utamanya adalah aluminium silikat. Okay, so ini adalah komponen utama dalam seramik. Okey, seterusnya ialah apakah ciri-ciri yang ada pada seramik? Okey, yang pertamanya ialah dia tahan haba. Okey, yang keduanya ialah tahan tekanan yang tinggi. Okey, yang ketiga sangat keras tapi dia rapuh, lengai terhadap bahan kimia. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu dah, maksud lengai adalah tidak mudah bertindak balas terhadap bahan kimia dan dia juga adalah tidak berkarat. Okey, so selain daripada ciri-ciri yang cikgu nyatakan ke atas tu, okey, bila seramik ni dia terdiri daripada bahan bukan logam, maka dia juga merupakan penebat haba dan juga penebat elektrik yang baik. Okey, kegunaan kaca dan seramik dalam kehidupan harian kita.
Okay. So dalam kehidupan kita sama ada di sekolah ataupun di rumah, lebih-lebih lagi dekat rumah kamu lah, ada macam-macam aplikasi yang kita boleh gunakan daripada kaca dan juga seramik. Okey, antaranya kalau kita lihat dekat sini, okey, radas makmal seperti bika dan juga kelalangkun, okey, diperbuat daripada kaca borosilikat. Okey, kat sini cikgu garis, radas makmal, contohnya bika, kelalangkun, okey, kaca borosilikat. Okey, sebab apa? Okey, sebab dia ketahanan sangat tinggi terhadap haba dan juga bahan kimia. Okey, so bila dekat dalam makmal, kita akan gunakan radas-radas makmal untuk membuat campuran bahan kimia untuk pemanasan. Jadi kita kena gunakan kaca borosilikat sebab dia tahan haba dan juga tahan bahan kimia. Okey, penutup kaca mentol. Penutup kaca mentol biasanya diperbuat daripada kaca soda kapur kerana dia mudah dibentuk. Okey, kalau ikutkan dalam ciri yang sebelum ni, okey, kaca soda kapur adalah takat lebur rendah. Walaupun dia takat lebur rendah tapi dia tahan haba. Sebab itu dia boleh digunakan untuk mentol. Okey, yang seterusnya ialah prisma kaca yang diperbuat daripada kaca plumbum, okey, kerana dia mempunyai prisma kaca digunakan daripada kaca plumbum mempunyai indeks biasan yang tinggi. Okay, dan yang terakhir adalah tingkap kaca yang lut sinar. Okay, tingkap kaca kalau kat rumah sliding door, sliding window kamu, okay, dapat membenarkan cahaya masuk sebab dia mempunyai ciri yang lut sinar. Membenarkan cahaya masuk ke dalam rumah. Okey, ini pula ialah aplikasi seramik. Seramik ialah kalau kita perhatikan dekat dapur rumah kita, pinggan-pinggan mangkuk yang diperbuat daripada seramik, okey, mempunyai ciri tahan haba dan tidak terkakis. Tidak terkakis ni maksudnya tidak berkarat lah. So pinggan dan mangkuk. Okey, jubin seramik. Jubin seramik ni awak selalu panggil mozaik ataupun tile. Okey, dijadikan sebagai lantai. Okey, cirinya berkilau, okey, menjadikan lantai kelihatan bersih dan cantik. Okey, seterusnya pembuatan gigi palsu. Okey, cirinya adalah keras dan kuat serta lengai terhadap bahan kimia. So, kenapa digunakan seramik? Okey, sebab kalau kata nak buat gigi palsu ni, kalau dia tak lengai, okey, kita ni makan macam-macam makanan. Okey, makan makanan yang berakali, makan makanan yang berasid. Jadi kalau kata kita gunakan bahan yang tidak sesuai, menyebabkan gigi palsu itu akan rosak. Okey, seterusnya ialah pasu bunga seramik. Okay, kenapa kita gunakan seramik? Sebabnya dia keras dan kuat. Boleh nak gunakan pasu bunga kaca, tapi dia cepatlah pecah. Memanglah seramik pun boleh pecah juga sebab dia ada ciri yang rapuh. Tapi dia kurang kuat berbanding seramik. Okay, so untuk hari ini, cikgu nak kamu buat praktis formatif 9.2, iaitu apakah komponen utama kaca dan seramik. Jadi untuk soalan nombor 1 ni, okey, kamu jawab untuk komponen utama bagi kaca. So, apa dia? Yang kedua, komponen utama seramik. So, apa dia? Nyatakanlah. Kalau ada 3 lah. Kalau ada 4 lah. Okey. Nombor 2 pula, nyatakan 3 aplikasi bagi kaca dan juga seramik. So, aplikasi kaca. Nyatakanlah. 1, 2, 3. Kemudian, aplikasi bagi seramik. Okay. 1, 2, 3. Okey, so untuk tajuk ni dia sangat mudah. Awak kena baca dan fahamkan saja. Itu sahaja. Okey, sekian saja. Kita akan jumpa lagi pada hari Khamis nanti. Bye. Assalamualaikum.